Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku sekarang baru lepas servis Mitsubishi Xpander ni. Kena 197. Aku rasa macam wow, murahnya dengan minyak fully sintetik. Jadi aku tak sangka dapat harga macam tu untuk sebuah Mitsubishi. Okey, jadi aku sebenarnya sedang on the way pergi ke showroom Toyota untuk buat review berkaitan dengan MPV yang tengah hangat di pasaran sekarang ni, baru saja dilancarkan, iaitu Toyota Veloz atau Toyota Veloz. Aku tak tahu mana satu sebutan yang betul. Jadi aku memang tak sabar sebab kita akan dapat, kita sebenarnya dapat sebuah Toyota Veloz antara spek yang paling tinggi di dunia tau. Jadi Indonesia pun jealous dengan kita, walaupun mereka yang pertama dapat, tapi kita dapat yang lebih padu daripada mereka. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Okay guys, inilah dia Toyota Veloz 2022 untuk pasaran Malaysia. Aku bayangkan ada warna biru, tapi yang ada adalah warna putih. Jadi pada aku okey jugalah. Jom kita tengok. Okay, sebelum tu kita tengok dia punya pamphlet ni dululah. Okay, dia punya Veloz 1.5 automatic transmission. Okay, ni dia punya harga 95,000 untuk private. Kemudian kalau korang nak tambah tutun, tak silap aku dia tambah 1,300. Okey, tak di-declare kat sini. Jadi waranti dia 5 tahun, unlimited mileage. Okey, jom kita tengok Toyota Veloz ni. Okey, ni pandangan depan. Grill dia cantik Grill dia cantik, warna silver. Okey, warna metallic. Okey, ni dia punya lampu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 lampu dengan DRL. Kat sini ada chrome bentuk T. Kat situ dia tulis Veloz. Okey, dekat sini ada lagi chrome bentuk T. Kemudian kat sini ada sensor hadapan dan dekat sini adalah DRL. Cuma dia tak ada fog lamp kat sini. Okey, dekat bawah ni dia guna warna silver. Okey, garnish di bawah ni. Kemudian aku tak pasti ni kenapa rendah sangat. Okey, macam jarak dia terlalu rendah kat sini. Ni kat bahagian bumper depan ni. Jadi korang boleh tahu, boleh bagi tahu aku kenapa dia ada benda ni. Agak jadi nampak dia lebih rendah di depan. Okey, nampak mungkin nampak ada gayanya lebih sporty lah. Okey, yang ini dia hanya sampai sini saja. Kemudian kat bawah ni dah plastik hitam semula lah. Okey, kat sini ada kamera. Kat sini dia tak ada cover putih. Maksudnya mungkin dia tak ada radar. Dia tak gunakan radar kat sini. Sebaliknya dia gunakan kamera dekat atas tu. Sebab atas tu ada 2 kamera. Okey, ni sporty front grille. Kemudian yang engine 1.5 liter dynamic engine. Okey, 106 PS dan 137 Nm torque. Nanti kita tengok dia punya engine. Okey, dia ada 2 sensor, kiri dan kanan saja. Okey, kemudian di bahagian tepi ni, okey, ni tadi aku cakap tadi ada tulisan Veloz. Okey, dia punya silver ni bawa dari depan, tak silap aku dia keliling sampai ke belakang Okey, nanti kita tengok. Okey, ni dia punya tayar dia 17 inci alloy rim. Dia punya tayar jenis Toyo tayar 205 50R17. Yang ini dia ada 5 skru dengan brake disc depan. Dengan yang ini warna silver. Tayar dia tak berapa tebal Alright, kemudian dia ada, tak ada fender, tetapi dia ada lining kat sini. Okey, yang ni dia punya warna aku tak pasti, dia bukannya pearl white dia solid white. Okey, ni dia punya pillar A. Alright, dia punya action and cap dia ada 5. Ni safety dia lengkap lah. Okey, kat depan tu ada 2 kamera, ada DVR. Okey, rain sensor aku tak nampak kat sini. Okey, dia punya side ni, side mirrornya warna body. Yang ini lampu signal LED. Kemudian dia punya door handle warna body. Dia dah tak guna button, sebaliknya dia gunakan
sensor dah kat sini. Okey, kita tengok adakah dia dua belah atau satu belah saja. Ada kunci kat sini. Okey, ground clearance ground clearance dia kat sini. Kalau Alza 1160, yang ni 190, dia lebih tinggi sikit. Sebab tu ianya dinamakan mini crossover. Dan bila dia tinggi sikit, proportion dari tepi ni nampak lebih cantik. Dia nampak lebih crossover berbanding dengan Alza. Dia nampak macam wagon sikit sebab dia rendah. Okey. Jadi dia dah bagi korang ni sun visor. Okey, ada tulis Veloz kat sini. Dan dekat sini ada blind spot. Dia tak letak pada pillar ni, tapi dia letak pada body Dekat sini ada kamera. Okey, aku tak pasti ni apa. Ni macam ada sensor. Yang ni kamera. Oh, ini mungkin lampu lantai ni. Okey, malam-malam bila kau buka, dia mungkin ada lampu kat lantai ni Ini mungkin macam tu. Okey, kita pergi bahagian pillar B. Dia warna hitam. Dia siap tinted percuma sama juga dengan Vios. Alright, dekat belakang ni dia ada ni. Dia tak bagi fender yang warna coklat, tapi dia bagi yang berwarna putih. Kalau kat depan tu tak ada, cuma lining. Tapi kat sini dia bagi korang tambahan ni. Dan korang dapat ni body kit tepi ni Okey, body kit tepi ni dia tak warna body, dia sebalik warna hitam plastik. Dan desainnya agak simple, tapi nampak naik Aku rasa pilihan yang bijak lah. Buat simple tapi dia akan menaikkan lah dia punya ni. Okey, belakang tayar Toyota juga, tapi dia dah bagi juga korang brake disc belakang. Okey, okey, dari depan tu dia bawa silver ni sampai ke belakang. Cuma mungkin kalau dia tulis Veloz kat ni mungkin cantik, tapi tak ada. Alright, kemudian jom kita tengok bahagian tepi ni. Okey, ni dia punya body kit belakang pula. Body kit belakang kat sini warna body, bukan warna body, warna hitam plastik. Yang ni warna Ganesh, warna silver. Ada dua sensor belakang. Kat sini ada, ini aku rasa fog lamp belakang. Tak tahu wujud ke tak lampu atau hanya reflektor saja. Dan desainnya agak cantik lah. Alright, jom kita tengok bahagian belakang dia. Ini pandangan belakang dia. Lampu tu bersambung kecuali bila dia berhenti pada logo. Dia sambung lagi, berbanding dengan Alza berbeza dia sampai separuh je tak silap aku. Okey, kemudian dia sambung dengan Ganesh. Okey, jadi yang ni nampak cantik. Nampak premium. Dan ini adalah trend kereta-kereta sekarang buat lampu bersambung. Cuma pada aku agak simple lah lampu belakang ni. Macam gini saja. Sangat macam gen Toyota lah. Okay, kat sini dia ada spoiler belakang yang terus menyatu dengan body. Kemudian ada macam cover sikit tepi ni. Okey, ini dia punya washer belakang. Dia punya ni dah ada kamera kat situ, gunakan elektrik Cuma dia tak ada power tailgate belakang. Kemudian ini adalah dia punya bonnet. Bonnet dia tak berapa besar, aku rasa sama je dengan Alza. Tak ada banyak perbezaan. Okey, sama juga. Dia punya tayar spare. Okey, ni ada kompartmen barang. Tayar spare-nya berada di bawah ni kot. Okey, tayar spare dia gunakan tayar saiz penuh dengan rim saiz penuh. Okey, yang ini dia punya exhaust nampak macam kelakar sikit. Okey, aku juga yang rasa kelakar. Alright, ini dia punya tempat untuk melepaskan dia punya tayar belakang. Sini ada kompartmen tepi dan sini ada lighting ada lampu kat sini. Dan tempat duduk belakang ni boleh jatuh flat flat sepenuhnya. Oh, ini kamera belakang aku tak rasa sama ada ia datang sekali ataupun perlu add on. Okey, rasanya depan confirm dapat sekali, tapi yang belakang ni aku tak pasti. Okey, dia dapat sekali ataupun tak. Okey, untuk ni agak ringan Aku rasa agak ringan, agak soft, tak terlalu berat, jadi mudah untuk dibuka dan tutup. Dan dia tak terlalu tinggi. Okey, dia tak terlalu tinggi dia tak terlalu tinggi macam Expander terlalu tinggi. Ini aku rasa agak just nice. Okey, tapi kalau orang yang ketinggian 150 ni macam susah jugalah nak tutup benda ni Alright, dekat atas ni ada shark fin antena. Kemudian dia ada roof rail ni adalah roof rail yang sebenar, tak silap aku sehingga 75 kg dia boleh bawa. Okey, dia punya tempat minyak berada di sebelah kiri. Okey, nampak ni. Dengan fender warna putih ni.
Nampak dia terpaksa lah sebab dah ada penutup minyak ni kan. Dia jadi macam tu. Okay, tapi aku rasa kalau dia mungkin gunakan warna lain, guna garnish punya warna ke, mungkin nampak mantul. Tapi itu pandangan aku sajalah. Alright. Jadi bahagian tepi ni sama saja di bahagian seperti di sebelah penumpang, penemandu. Okey, dekat sini kau tengok dia ada sensor. Okey, dia ada sensor juga untuk sebelah penumpang. Jadi aku boleh bagi pujian lah. Bila ada dua tempat untuk buka ni, smart key ni dia lebih memudahkan kita untuk masuk dan keluar daripada kereta. Okey, kat sini ada blind spot monitoring aku dah tunjuk tadi. Okey, dengan RCTA. Okey, selalunya untuk makluman korang, kalau ada BSM, blind spot monitoring, selalunya dia akan datang sekali dengan RCTA, Real Cross Traffic Alert, sebab fungsinya sama. Dia menggunakan sensor dan kamera-kamera yang berada di sini lah. Okey, jadi ini di bahagian luar dia. Okey, yang atas ni dia punya warna adalah warna ni warna kelabu metalik, bukannya warna plastik. Okey. Alright, jom kita masuk ke bahagian dalam. Okay, serius aku tengok warna putih ni agak cantik lah. Aku agak teruja lah berbanding dengan tengok Alza. Yang ni aku lebih teruja sedikit. Okay, jom kita pergi ke bahagian mana dulu. Okay lah, kita pergi bahagian belakang dulu. Okay, dia boleh dilaras Dia punya posisi kerusi ni ada berapa pelarasan? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 larasan. Nampak ini yang minimum, ni maksimum. Jadi kecondongan dia dapat. Okey, yang ini pun tinggi Dia punya perihat kepala. Cuma aku rasa macam kerusi ni agak pendek. Nanti kita try kat dalam. Okey, sebab tu dia punya perihat kepala ni agak tinggi. Okey, nanti kita test kat dalam. Macam mana? Okey, jadi kita lipat dulu. Okey, kita lipat. Okey, betul. Dia boleh flat. Tray ni aku rasa dapat sekali. Cuma yang ni lah nampak macam tak cukup kemas berbanding expander. Aku rasa expander punya lipatan lebih kemas. Tapi bagusnya yang ini dia boleh bagi korang long sofa punya style lah. Maksudnya boleh rata seluruh kerusi ni. Okey, jadi korang boleh baring kat dalam dia. Jom kita cuba masuk ke bahagian dalam. Apa yang ada kat bahagian dalam. Okey, disebabkan ada orang kat depan, kita tengok dulu bahagian kerusi tengah. Okey, kerusi tengah ni ni plastik keras, semuanya plastik keras. Ini juga plastik keras. Yang ni aku mengingat aku pada Alza. Yang ni dia bagi silver handle. Okey, yang ini ada cup holder. Okey, yang ini dia bagi korang leather dan soft touch. Okey, yang ni ada ruangan untuk cup holder dengan ruangan barang. Okey, hanya ini saja dia bagi korang soft touch leather dengan jahitan warna krim, warna kelabu lah. Okey, ni dia punya bahagian penumpang baris kedua lah. Okey, dia bagi korang kerusi semi leather. Yang ini leather dengan jahitan warna putih. Kemudian dengan kerusi fabric ni, dia macam seakan baldu, soft, lembut, dan sepan dia pun tak begitu keras dengan cagat isofix kat sini. Okey, dia boleh lipat 60-40. Perihat kepala dia bagi korang perihat kepala jenis leather. Okey, jenis leather. Jadi dia boleh setting kecondongan. Okey, dia punya lipatan macam tu dia boleh lipat macam tu. One touch tumbler. Alright. Ini kerusi baris kedua. Dia ada armrest macam expander. Tak ada perihat kepala, leather sepenuhnya, tapi dia jatuh. Okey, tapi mujur dia tebal, jadi dia nampak taklah terlalu terjuntai. Cuma dia tak ada cup holder kat sini. Masalahnya bahagian depan ni leather, tapi bahagian belakang ni fabric. Sedangkan kalau kita guna kat sini akan kotor lah kan. Alright, jadi ini dia punya bahagian lantai. Bahagian lantai dia tak berapa tinggi bonggol dia. Agak okey. Tak terlalu tinggi. Sama je dengan Alza. Alright. Serius kerusi yang bahagian fabric ni agak selesa dan cantik.
Dan dia rasa premium. Dia ada lubang-lubang, jadi pengudaran dia mesti cantik lah. Okey, dekat sini dia punya kompartmen belakang ni ada 2 tingkat, 1 dan 2. Nampak solid. Ni boleh letak telefon, yang ni boleh letak barang. Yang ni ada cup holder. Aku mengingatkan aku pada Toyota Vios Dugong dulu. Okey, kat sini ada 2 volt, ada 2 power outlet jenis USB tanpa aircon vent bawah. Sebaliknya aircon ventnya berada di atas. Sama juga dengan Alza lah. Okey, di bahagian sini juga sama. Kedua-dua belah mendapat benda yang sama lah, tak ada perbezaan. Okey, jom kita pergi ke bahagian depan sebelum kita pergi ke bahagian belakang. Okey lah, kita pergi bahagian belakang lah. Okey, lipat. Okey, sebabkan dia hanya 190mm, jadi dia tak begitu tinggi, tapi dia tinggi sedikit 3 cm berbanding dengan Alza. Jadi ruangan nak masuk ni pada aku agak luas. Senang kau nak masuk. Datang, masuk. Ya, okey. Kau terus duduk. Okey, terus naikkan. Okey, seperti yang aku jangka tadi. Kerusi ni pendek. Okey, kerusi ni pendek Jadi bila dia pendek, nampak berapa jauh kau punya kaki ni. Okey, jauh aku rasa. Nampak tu. Ada lagi lebih ni. Okey, bila dia pendek, bila kau berjalan jauh, kau ada masalah nanti sebenarnya. Okey, masalahnya adalah korang akan rasa cepat letih cepat letih. Okey, jadi aku turunkan dulu. Okey, ni pada posisi yang paling menyandar sekalipun, peha ni lagi banyak lebih, tapi untungnya dia punya ni tinggi dia punya kerusi dengan tapak lantai ni tinggi, jadi korang taklah terlalu mencangkung. Okey, cuba aku tutup. Okey, bila aku dah tutup, maaf kalau lighting tak nampak ni. Okey, aku dah buka lampu ni. Okey, nampak bahagian bawah ni korang boleh masukkan kaki dua-dua sebelah sini. Okey, cuma tak cukup ruang yang luas, tapi pada aku okey. Okey, kat sini pun boleh. Okey, kalau kau bahagi dia curam sikit. Okey, tapi pada aku boleh bagi pujian bahawa kedudukan ini sangat selesa, luas luas. Okey, dia sangat luas. Jadi orang belakang ni boleh duduk dengan selesa. Cuma ini aku komplain lah. Okey, ruangan peha ni tak menyokong sepenuhnya sebab kerusi dia agak pendek. Okey, kat sini ada 2 cup holder. Kat sini ada tempat simpan handphone. Okey, dekat sini ada 12 volt power outlet. Dekat sini ada cup holder lagi kat bawah. Okey, cermin dia sama je dengan Alza, tak ada beza. Okey, ketinggian pula. Okey, ketinggian. Okey, adalah 3 jari lebih kurang. Okey, ada lebih kurang 3 jari jika menyandar penuh. Tapi kalau kau buat sini, untuk ketinggian aku 170 hampir ni, dalam berapa cm je ni Okey, jadi baris ketiga ni pada aku secara peribadi agak munasabah dia punya ruang. Cuma masalahnya adalah pada kaki ni punya sokongan peha lah. Itu je. Alright, dia dapat 3 seat back kat sini. Alright, yang ini aku sedikit boleh bagi teguran lah, bagilah headrest tengah ni. Okay. Alright, okay, ni one tumble saja, terus lipat. Jadi nak keluar pun senang Okay, kat sini ada silver. Okay, warna kelabu silver lah. Okay, dia punya bukan metalik tapi silver. Okay, jom pergi ke bahagian hadapan. Okay, pintu dia pun ringan, sama je feel dia dengan Alza. Okay, jom kita tengok bahagian depan. Okay, bahagian depan semua sini plastik keras. Sini dia bagi warna kelabu cair macam putih, tapi plastik keras juga. Kat sini dapat soft touch warna sama dengan ni. Okay, tone dia ada sedikit berbeza lah. Kat sini dia tak bagi korang piano black ataupun apa Dia bagi korang plastik hitam saja. Kat sini ada carbon fiber punya accent. Okay, yang ni plastik hitam. Okay, tak ada piano black. Agak-agak ni lah, mengejutkan aku. Yang ni jahitan palsu rasanya. Okay, yang ini semua plastik keras. Ada 2 cup holder. Alright, jom kita tengok bahagian tepi. Yang ini hanya ada pelarasan yang ini saja, penyandar. Tak ada pelarasan turun naik. Ini dia punya ke depan ke belakang. Okay, jom kita tengok bahagian ni dalam.
Okey, yang ini hampir sama dengan Alza. Dia punya garisan rekaan dia, design dia. Okey, yang ini alright, ada cup holder. Jadi aircon ni akan menyejukkan kau punya cup holder nanti. Sorry, akan menyejukkan air korang. Kat sini ada silver. Okey, kat sini warna kelabu. Oh, ini soft touch, ini hard touch. Okey, yang ini hard touch yang ni. Yang ini soft touch, ada tulisan Veloz kat sini. Tapi dia nampak lebih premium lah. Lebih sangat premium lah berbanding dengan Alza. Tapi yang ini aku nak cerita sikit. Okey, tak ada damper. Ngarut lah. Okey, dalam ni agak dalam. Tak apa besar, tapi agak dalam. Okey, tapi apa yang aku nak boleh cakap, tak ada damper. Okey, kat sini dia bagi korang 12, okey, USB 2.1A, jadi dia agak laju. Dekat sini boleh letak telefon lah. Okey. Di bahagian tengah ni, yang ni dia bagi korang wireless charger. Okey, ni button dia. Dan ini ada electric parking brake dengan auto hold. Ini dia punya gear knob, 7 speed CVT. Okey, kat sini ada ambient light. Okey, ambient light. Dengan ini dia punya seatback reminder, start engine dekat sini. Yang ni kawalan aircon dan juga okey, dia ada auto. Maksudnya dia ada single zone. Ini dia punya aircon. Yang ini dia punya screen multimedia 7 inci. Lengkap dengan Android, 9 inci. Yang ni 7 inci multimedia information. Okey, dia ada 3D panoramic view monitor, okey, kamera keliling, 9 inci display audio with CarPlay dengan Android Auto. Aku tak pasti mana satu yang dia masukkan ni, 7 inci ke 9 inci. Okey, lengkap dengan Android Auto dan Apple CarPlay wireless. Okey, wireless. Okey, ni nampak tu sistem multimedia dia. Bila aku tekan hazard light, dia keluar lah tu. Tu nampak ada pintu tak buka, dia ada lampu Okey, kalau kau tengok kat sini, okey, nampak tu, dia ada lampu warna merah maksudnya mana tempat yang terbuka. Putih tu maksudnya tutup. Okey, ni aircon vent dia. Yang ni DVR, okey, sama dengan Vios. Kemudian dia punya ni, ini low sikit daripada Vios sebab dia tak ada automatic chromatic. Sebaliknya dia gunakan day and night. Yang ini ada cermin tapi tak ada lampu. Yang ini juga sama, tak ada lampu, ada cermin saja. Yang ini aku tak pasti dia gunakan LED ataupun mentol. Aku tak nampak macam ada ruang-ruangan lubang-lubang, jadi tak pasti sama ada dia ada speaker ke tidak. Mustahil tak ada speaker. Dan satu lagi aku perasan dia tak ada sensor pergerakan moving sensor tak ada macam Vios atau model-model Toyota yang lain. Okey, yang ini dia taklah macam HRV tapi bolehlah dikatakan floating sikit lah. Okey, floating dia sikit lah, tak adalah teruk sangat design dia. Boleh diterima lah walaupun agak tebal. Okey, yang ni mengingatkan aku pada Alza. Okey, dia ada 6 airbag. Alright, jom kita pergi kepada bahagian driver. Okey, sebelum tu kita pergi kepada bahagian engine lah. Okey, engine-nya adalah 1.5 liter, 106 PS dan juga 137 atau 139 Nm torque. Dan engine ni kau tengok agak luas dan tak semua bahagian penuh. Jadi dia letak sedikit rendah, mungkin nak pastikan kestabilan dia lah. Okey, pastikan dia berada dalam keadaan stabil. Kat sini ada penyerap bunyi. Okey, engine dia sama saja dengan Alza aku rasa. Cuma Alza dia ada transmisinya berbeza. Okey, Alza guna sama juga. Alza pun sama juga, transmisi sama DCT katalah aku Kalau salah betulkanlah. Alright, jom kita tengok bahagian driver. Okey, kita dah tengok bahagian driver. Okey, bahagian driver kat sini kita dapat hard touch. Okey, ni sama juga, cuma dia ada color yang beza. Sama juga dengan sebelah penumpang sana. Kat sini saja yang dapat soft touch. Automatic hanya satu tingkap driver saja. Kat sini kawalan untuk side mirror. Okey, tak ada yang berbeza kat sini. Okey, kat sini kawalannya juga manual, tapi dia ada kerusi turun naik lah. Kat sini tempat minyak dia. Kat sini tempat bonnet dia. Kat sini ada auto high beam. Yang ni auto, lampu auto. Aku tak pasti dia ada adaptive high beam ke tidak.
Ada adaptive high beam. Ada ya? Adaptive high beam ada. Okey, itu aku punya SA Pang. Okey, kemudian dia ada ni lah, satu button ni kosong. Ni dia ada idling sama juga dengan Alza, sensor depan. Ini pre-collision system, ini ASC tak silap aku. Okey, jom kita tengok bahagian ni. Okey, driver punya bahagian sama juga kerusi dia. Aku suka kerusi ni, agak lembut. Dan kulit dia ni tak terlalu keras Kulit dia tak terlalu keras, dia semi leather. Aku suka konsol tengah ni. Sangat feel premium dan kereta-kereta mahal lah. Okey, ni dia punya ambient light Ambient light, jadi kita boleh tengok lampu dia. Ambient light juga ada kat bawah ni, tak silap aku. Tak pasti, tapi kat sini ambient light dia. Okey, yang ni korang boleh tanam pokok bunga macam yang tu buat itu. Okey, steering dia leather. Sama aku rasa dengan Alza, dia punya steering. Kat sini ada dia ada adaptive cruise control. Bukan cruise control saja, adaptive cruise control. Kat sini ada drive mode. Okey, kemudian mode pemanduan kat sini. Ini ada lane departure alert. Okey, kemudian logo Toyota. Trip kat sini, ni kawalan meter sana. Dan juga kawalan audio di sebelah sini. Okey, ni dia punya screen. Tak silap aku 7 inci screen dia ni. Okey, yang ini 7 inci multi information display ni kat sini, tapi dia tambah kat sini. Yang ini 9 inci ni yang kat sini okey. Tu sebab dia sama saja dengan Alza, tak silap aku. Alright, jadi kat sini okey, tak ada USB sebelah sini, tapi ada ruangan kompartmen simpan barang. Dia punya transmisi okey, newly developed 7 speed CVT Adakah dia sama dengan Alza di CVT? Okey, yang ni korang bagi jawapan kat aku. Okey, jadi ini konsol tengah dia. Okey, ada ruangan kompartmen barang yang agak okey, yang agak luas. Kat sini ada power outlet dalam tu. Nampak ke? Okey, kat situ ada satu power outlet 12 volt. Dan dia punya ni taklah begitu ke depan. Ke boleh setting? Tak boleh juga. Okey, jadi memadai, tak adalah terlalu siku sangat. Alright, jadi kereta ni aku rasa dia berada next level. Okay, next level berbanding dengan Alza. Jadi dengan 20,000 tu pada aku agak berbaloi. Dan aku lebih suka dia tinggi sedikit berbanding dengan Alza lah. Okay, cantik. Serius cantik kan? Okay, bila dia tinggi sikit dia tak nampak pelik sangat lah. Kalau Alza tu aku rasa dia sedikit pelik sebab dia agak tinggi. Alright. Okay, jom jumpa SA aku. Okay, ini Pang. Okay, kenalkan diri Pang. Nanti bagi nombor telefon. Ya, saya Pang. So, kalau nak cari Velox, boleh cari saya lah. So, nombor telefon saya 018-666-2133. Okay, baik. Jadi, kalau nak booking ni, jumpa Pang, sebut nama aku. Atau YouTube channel aku, ya. Okay, jadi terima kasih Pang sebab bagi peluang untuk saya buat review untuk Velox ni. Jadi kita tunggu nanti aku upload, nanti korang boleh booking dan cari Pang lah. Kalau korang nak cari dekat Johor ataupun seluruh Malaysia pun boleh kan. Okay, contact je dia, nanti dia akan bagi korang harga yang bukan harga sama je lah. Okay, minta free gift lah kot. Alright. Okay, berapa lama masa waiting list sekarang? Kalau order sekarang kena tunggu 5 sampai 6 bulan. 5 hingga 6 bulan. Okay, sekarang paling banyak warna apa orang ambil? Biasa silver. Silver, two tone. Two tone. Okay. Jadi two tone dapat kena tambah berapa? 1,300. 1,300. Ini tinted dapat free? Yes. Tinted free, sun visor pun free, betul lah? Ya. Okey, baik. Okey, jadi itu je yang aku nak kongsi hari ini tentang Toyota Veloz. Okey, jadi apa-apa nanti aku update untuk test drive next lah. Ada unit test drive, nanti aku akan jumpa Pang balik. Nanti aku akan buat test drive untuk Veloz ni. Jadi kesimpulannya aku rasa untuk 20,000 yang korang perlu bayar berbanding dengan Alza, ini adalah pilihan yang agak berbaloi. Okey, korang dapat logo Toyota dan korang dapat beberapa perkara yang bernilai untuk Toyota Veloz ni. Okey, jadi itu je. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye.